Ekstrak bau-bauan semula jadi seperti lavender, daun pandan, bunga melur dan sebagainya menjadi aromaterapi yang dapat memberikan kelegaan. Bau-bauan ini bukan sahaja wangi tetapi baik juga untuk kesihatan. Lebih menarik apabila setiap bauan ini mempunyai kebaikan tersendiri. Ekstrak bauan semula jadi dalam realiti minggu ini. Bau-bauan segar daripada tumbuhan semula jadi membangkitkan aura positif dalam suasana yang menenangkan. Aroma dia boleh keluar. Siang dan malam orang lalu dia kata bau pandan. Bau-bauan untuk kita rasa segar. Bauan tu adalah simbol kepada kebersihan. Rimbunan pandan wangi atau nama saintifiknya Pandanus odorus adalah sejenis tumbuhan yang dikategorikan sebagai herba dan sangat popular dalam kalangan masyarakat. Khazanah semula jadi ini sering digunakan sama ada dalam masakan, perubatan tradisional, kecantikan dan bermacam-macam lagi. Sania Mustari, 49 tahun dari Kampung Ampangan Tanjung Karang, Selangor ini mengusahakan tanaman pandan wangi seluas 1 ekar. Pandan ni rasa macam magic sebab apa? Kalau kita tanam belakang ke depan, pasti kat jalan orang dah perasan. Kita menanamnya, tak tahu aroma dia boleh keluar. Siang dan malam orang lalu dia kata bau pandan. Itu yang kita tahu. Padahal kita tak ada potong. Kita tanam pun ceruk belakang kan, tapi dia akan keluar aroma dia. Hanya menanam di belakang rumah, Saniah beruntung kerana dibantu oleh anak lelakinya, Nur Afendi Nur Azmi, 24 tahun, yang turut sama meminati bidang pertanian. Pokok pandan wangi ini mudah tumbuh di mana-mana sahaja jika mempunyai ruang yang luas untuk membiak, air serta sinaran matahari yang mencukupi. Khasiat daun pandan ni dah terkenal daripada zaman dahulu kala. Banyak kegunaannya. Contohnya dalam majlis perkahwinan, bunga rampai. Dalam masakan dia dari digunakan untuk nasi lemak, wangian aroma dia untuk kuih muih. Dan untuk banjuan air, minuman dan pelbagai untuk masakan dan semualah kalau kita pandai mengolahnya. Wangian pandan menjadikan ia antara yang wajib ada ketika musim kenduri kendara. Bagi masyarakat Melayu, bunga rampai merupakan simbolik keraian yang membawa kegembiraan. Ia sering digunakan ketika majlis berendoi, majlis perkahwinan atau sekadar dijadikan wangian potpuri di dalam rumah. Seronoknya saya mengusahakan pandan ni selamanya untuk dapat menyara kehidupan keluarga, menambah pendapatan, mengeluarkan peluh, kesihatan pun okey. Kemudian untuk meneruskan hobi saya dari dululah. Memang saya suka bercocok tanam. Alhamdulillah selama saya mengusahakan pandan ni saya dapat khidmat nasihat, bantuan daripada Jabatan Pertanian tentang penanaman pandan ini sehingga berhasil sehingga kini. Selain penanaman daun pandan wangi, Saniah juga menghasilkan sekaya pandan resepinya sendiri. Hanya memerlukan santan segar, gula sedikit garam, tepung ubi dan tentunya pati air daun pandan wangi yang segar. Dia tidak menggunakan telur kerana mahu mengekalkan haruman semula jadi daun pandan. Industri pandan ni boleh dimajukan lagi kiranya kita tahu mengolahnya sebab dia memang boleh meningkat sebab apa permintaan terlalu banyak sekarang daripada kilang yang order untuk kaya ke untuk roti, pembuatan kuih, serbuk, diorang akan cari pandan ni kadang sampai tak cukup tanaman kita yang belum cukup besar diorang dah tempah untuk pandan ni. Daun pandan sememangnya sudah sebati dengan penggunaan harian kita selain mempunyai kebaikan sebagai tanaman herba. Daripada tidak diusahakan, tanaman yang subur melata ini boleh dijadikan sumber pendapatan dengan hasil yang berkualiti. Terdapat banyak faedah menjaga tanaman di sekitar kawasan rumah. Bukan sekadar mencantikkan lanskap kediaman,
malah menjadikan udara lebih segar, menyerap karbon dioksida dan membantu mengurangkan tekanan. Bagi Rohani Bujang, 49 tahun, dari Tanjung Keling Melaka ini, bunga ros atau bunga mawar yang ditanam adalah terapi istimewa untuk melawan penyakit yang dihidapinya suatu ketika dahulu. Mawar ni istimewa. Saya ada sedikit masalah kesihatan. Waktu saya masalah, saya mengalami trauma dalam diri saya. Macam kata, aku dah nak mati. Tapi, waktu dulu tu, trauma bila kita sakit, pasti ada. Alhamdulillah, saya cari Al-Quran, carikan menenang hati. Dan di situ saya jumpa sepotong ayat Quran dalam surah Ar-Rahman, ayat 37. Faizan syakatis sama fakanat wardatun kadihan fabi'a yang lain rabbikum tukaziban. Apabila langit pecah belah, membentuk ia mawar merah mengalir seperti minyak, nikmat aku mana satu yang nak kau nafikan. Itu adalah ayat nyata, dia menceritakan pasal mawar. Jadi saya mula mengkaji pasal mawar. Mengkaji sebab sinonim kan, bunga-bunga ni dengan perempuan, dengan manusia semua sinonim. Jadi saya mencari kekuatan di situ. Ramai yang tidak menyedari keseluruhan regimen kecantikan yang terdapat pada sejambak bunga mawar. Ekstrak mawar itu sendiri mempunyai bahan anti radang dan membantu menghilangkan parut. Selain kaya dengan vitamin C dan E, ia juga membantu merangsang kolagen dan melembapkan kulit wajah, terutama jenis kulit berminyak dan berjerawat. Bila kita tanam, kita akan bermain dengan dia. Bila kita bermain dengan dia, kita akan bau dia secara alami. Kita akan kegembiraan tu ada. Dari segi bauan, aura tu sendiri memang okey. Rasulullah dia suka pada bauan-bauan wangi. Kenapa? Sebab itulah Rasulullah mengajar kita wangi itu adalah simbolik kepada kebersihan. Bau-bauan untuk kita rasa segar. Jadi bauan tu adalah simbol kepada kebersihan. Bila kita bersih, kita tenang. Kita buat apa dalam keadaan kita kontrol diri kita. Jadi cara berfikir kita, cara kita memandang, cara kita mendengar akan berbeza. Bunga mawar antara bunga yang mempunyai aroma segar dan berbau harum sepanjang hari. Memiliki kehebatan tersendiri, ia boleh dijadikan mandian bagi membantu menghilangkan tekanan, keletihan dan mengembalikan fokus dalam pembelajaran dan juga kerjaya. Bauan ni, kalau kita nak cerita pasal bauan, saya suka mulakan dengan kalau mendalami ilmu perubatan ni, ilmu perubatan ni ada 3 cabang. 3 cabang. Ya, satu rawatan secara fizikal yang mana bila kita sakit, kita kena operation, kita kena buat. Kita kena makan ubat, ya kita kena buat. Itu fizikal. Yang kedua adalah ruqyah. Ruqyah maksudnya kita baca ayat-ayat suci, potongan-potongan ayat suci, dia akan membagi ketenangan, akan bagi kekuatan dari segi dalaman. Yang ketiga adalah dari segi bauan. Jadi bauan ni, contoh kalau orang yang pingsan atau tak sedar, bagaimana nak sedarkan dia? Kita ambil apa-apa bauan, kita bagi dia bau dan dia akan menyentak dia untuk sedar. Jadi Islam ni mengajar ilmu perubatan tu dia saling melengkapi. Kita tak boleh ambil sebahagian dan kita tinggalkan sebahagian lain. Maksudnya kita ambil bauan, kita tinggal, kita tak nak pergi hospital. Tak boleh. Kita baca Quran tapi kita tak nak makan ubat pun tak boleh. Islam tu mengajar kita ilmu perubatan tu saling melengkapi. Maksudnya kita kena ambil keseluruhan sekali. InsyaAllah saya sihat, anda pun boleh sihat. Sebagai seorang wanita, bunga dengan dirinya tidak dapat dipisahkan. Keseronokan sentiasa terbit setiap kali melihat bunga mawar kembang, menguntum dan mengeluarkan bau yang wangi. Kini dia memiliki lebih 1,500 pokok bunga mawar, pelbagai jenis dan gemar berkongsi penjagaannya kepada yang berminat. Mengadun wangian untuk tubuh badan, lulur, syampu atau apa sahaja kelengkapan penjagaan diri dengan menggunakan ramuan minyak pati beraroma, pasti sesuatu yang mengujakan. Haruman daripada bunga, kayu, buah maupun daun, kesemuanya mempunyai keunikan tersendiri.
pokok lemon myrtle, satu lagi tanaman herba yang berpotensi untuk dimajukan yang mempunyai bau seakan-akan lemon dan serai. Okay, lemon myrtle sebenarnya belum berapa dikenali di Malaysia. Jadi kami memilih produk ini supaya rakyat Malaysia dapat menikmati khasiatnya, supaya kita rakyat Malaysia sama-sama dapat menghasilkan daun dan pati sebagai sumber pendapatan dan juga dapat menjadikan sebagai bahan untuk dieksport keluar negara. Bagi saya mula-mula sebagai hobi, saya suka lemon myrtle ni sebab satu daripada segi nilai. Ya, saya daripada keluarga petani. Jadi saya telah tahu komoditi seperti kapur sawit semua itu memang murah. Tapi bila saya baca mengenai lemon myrtle ni memang dia mempunyai harga yang tinggi sebagai bahan mentah dan juga bila diproses untuk menjadi pati. Di samping itu berbagai-bagai produk-produk lain seperti sabun, shampoo dan lain-lain datang daripada lemon myrtle ni lah. Industri aromaterapi dan farmaseutical telah lama menggunakan bahan-bahan daripada pati minyak dan bauan berasaskan lemon dan serai kerana kesegaran baunya berkebolehan menceriakan atau menenangkan jiwa seseorang. Ekstrak daripada tanaman lemon myrtle dikatakan lebih berperisa lemon jika dibandingkan dengan pati minyak lemon yang lain. Untuk penghasilan pati lemon myrtle ini, kita memerlukan dalam satu tan bahan mentah seperti ini, kita akan menghasilkan dalam 17 liter minyak atau pati. Bermakna kalau kita lihat 15 ml yang kita jual itu memerlukan lebih kurang 5 kilo bahan mentah inilah. Kita memang menghasilkan pati yang tulen, yang memang aslilah 100% dan kita amat berbangga kita boleh menghasilkan produk yang tulen menggunakan teknologi yang dibuat oleh Mardi. Selepas pokok lemon myrtle ini dikisar ke dalam mesin pengumpulan, ia akan diwapkan selama 1 jam bagi mengeluarkan pati minyak. Kemudian, saringan akan dilakukan untuk mengasingkan kandungan lebihan air wap daripada pati minyak asli. Kandungan sintral di dalam lemon myrtle adalah yang tertinggi sebanyak 97% berbanding serai iaitu hanya 75%. Lemon myrtle ni ada pelbagai guna. Dia boleh dimakan, dia boleh disertakan dalam masakan. Sekarang setengah orang ada menggunakan daun lemon myrtle ini menggantikan serai dan daun limau purut. Okay. Dan dia juga dapat digunakan sebagai sabun dan mandian kepada kita semualah sebagai kegunaan harian. Kami menggunakan bahan-bahan ini untuk kegunaan kami sendiri mula-mulanya. Di homestay kami jadikan minyak pati ini sebagai bahan campuran dalam diffuser untuk menghilangkan bau-bau kotor, memberikan aroma ketenangan, bau yang wangi. Dan istimewanya lemon myrtle ni dia boleh dia antibakteria. Jadi sangat bagus untuk kita yang dalam keadaan COVID-19 ni. Sementara itu kami juga menghasilkan sabun-sabun ini untuk kegunaan tetamu kita lah di homestay supaya mereka juga dapat menikmati bagaimana khasiatnya lemon myrtle ni, di mana sekiranya kita menggunakan sebagai mandian, antara fungsi dia adalah dia dapat membuang daki kita dengan cepat. Lemon myrtle juga berpotensi di dalam industri aromatik dan kosmetik. Memanfaatkan hasil tanaman, minyak pati lemon myrtle ini boleh dijadikan bahan campuran minyak urut. Bagi pasangan suami isteri ini, mereka turut menawarkan urutan spa tradisional berasaskan pati lemon myrtle di Inap Desa Indah, Morib, Banting, Selangor. Secara amnya, Malaysia sangat bertuah kerana kita mempunyai kepelbagaian pokok-pokok dan juga herba-herba serta bungaan yang memberikan aroma yang semula jadi. Kita amat menitik beratkan kepada kegunaan traditional medicine ataupun
perubatan tradisional alternatif di Malaysia seperti minyak urut dan tidak ketinggalan juga sumber aromaterapi. Sebab minyak pati ni adalah sumber yang amat penting menghasilkan aroma bauan asli daripada pokok ataupun daun ataupun bunga. Sehingga ke hari ini, penggunaan ekstrak semula jadi membawa banyak manfaat kepada kehidupan. Daripada kecantikan kepada kesihatan fizikal dan kesejahteraan emosi, pilihan aroma semula jadi ini sedikit sebanyak membantu menstabilkan pemikiran serta memberikan aura yang unik bergantung kepada tujuan atau keperluan individu itu sendiri.